Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Qariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Dan juga kepada Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China, serta kerajaan dan rakyat Republik Rakyat China sempena dengan ulang tahun ke-72 pengasasan Republik Rakyat China. Ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Qariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah pertusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia dan kerajaan serta rakyat Persekutuan Rusia bersempena dengan ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-30 di antara negara Brunei Darussalam dengan Persekutuan Rusia. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita hari ini memaklumkan satu kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut Yang berhormat Penerangkaya Seri Kerana Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 88 tahun yang merupakan kes 7068. Punca kematian bagi kes ini masih dalam siasatan. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama para solihin. Al-Fatihah. 210 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 7,326 orang. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan turut mengingatkan orang ramai untuk mematuhi segala arahan yang telah dikeluarkan bagi mengawal penularan wabak COVID-19 di samping sentiasa mengamalkan langkah-langkah keselamatan diri. Terdapat 49 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini, yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 7 kluster baru yang telah dikesan yang membawa kepada jumlah kluster aktif sebanyak 125 kluster. Kluster-kluster ini ialah kluster 7110 yang mengandungi 21 kes, kluster 6602 yang mengandungi 3 kes, kluster 6597 4 kes, kluster 7068 8 kes, kluster 6839 8 kes, kluster Pasar Gadong mengandungi 2 kes, manakala 8 kes telah dikesan setakat ini berikutan operasi mass swabbing yang dijalankan di kawasan Bukit Beruang pada 29 September 2021. Sementara itu, terdapat 111 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 168 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 5,043 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,233 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 7 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation
dengan 1 kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Alhamdulillah, pada 30 September 2021 sehingga pagi tadi, Pusat Pengasihan Kebangsaan telah mencatatkan 2 kelahiran anak damit bagi 2 kes positif COVID-19. Kesemua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,271 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 361,082 ujian. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan langkah-langkah pengawalan yang telah diumumkan pada sidang media Kementerian Kesihatan pada 3 September adalah dengan ini dilanjutkan selama 14 hari bermula Isnin 4 Oktober hingga Ahad 17 Oktober 2021. Dalam tempoh 2 minggu ini, beberapa strategi tambahan akan juga dilaksanakan seperti agensi-agensi penguatkuasaan akan mempertingkatkan pengawasan ataupun surveillance dan aktiviti penguatkuasaan ataupun enforcement agar orang ramai terus bekerjasama dalam mematuhi arahan-arahan sekatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Orang ramai adalah disarankan dan diperlukan untuk berada di tempat tinggal masing-masing pada setiap malam daripada jam 8 malam hingga 4 pagi. Ini adalah untuk mengurangkan pergerakan serta risiko penularan jangkitan COVID-19. Pengecualian hanya diberikan atas urusan-urusan kecemasan dan mendesak atau menjalankan kerja sebagai petugas critical frontline workers sahaja. Operasi pulih dihasratkan dapat mengawal risiko jangkitan COVID-19 dan sekaligus memulihkan ekonomi negara yang telah terjejas. Justru setiap lapisan masyarakat dan individu perlu berganding bahu untuk sama-sama membendung penularan jangkitan tersebut. Talian hotline di Pusat Koordinasi Kebangsaan memenangi COVID-19 ataupun N3C yang beroperasi selama 24 jam setiap hari dan disediakan bagi memudahkan orang awam melaporkan sebarang insiden yang didapati melanggar sebarang peraturan ataupun SOP kepada pihak berkuasa. Berikut adalah talian-talian hotline yang dapat dihubungi. 8176 148, 8175 148, 8166 148, 8155 148. Langkah-langkah yang akan sama-sama kita usahakan selama 2 minggu ini akan dikenali sebagai operasi pulih. Sejak langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula disebabkan gelombang kedua COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada 7 Ogos 2021, agensi-agensi kerajaan dan badan-badan bukan kerajaan serta sukarelawan dan orang awam telah berganding bahu dalam usaha mengawal penularan wabak di negara ini. Walau bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua berkata jumlah kes positif jelas masih belum menurun dan pada masa yang sama, keadaan di pusat-pusat pengasingan semakin mencapai kapasiti yang maksima, di mana pada masa ini penggunaan katil adalah di tahap 78%. Berdasarkan statistik yang diperolehi dalam 2 bulan kebelakangan ini, didapati jumlah kes-kes positif di dalam gelombang kedua ini
adalah seperti berikut. Kira-kira 75% belum menerima vaksinasi COVID-19. 17% baru menerima 1 dos vaksinasi COVID-19. Dan hanya 8% telah melengkapkan vaksinasi COVID-19. Mengikut statistik yang ada, kira-kira 1% pesakit akan mengalami kesan jangkitan yang teruk sehingga memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun dalam kategori 5. Setakat ini, tidak ada pesakit yang telah melengkapkan vaksinasi di dalam kategori 5. Daripada statistik berkenaan, ianya menunjukkan betapa pentingnya untuk mempercepatkan peningkatan perlindungan melalui vaksinasi. Usaha ini juga adalah penting bagi tidak membebankan sistem penjagaan kesihatan. Dalam tempoh beberapa minggu ini nanti, kerajaan akan mempertingkatkan usaha dalam memastikan 80% penduduk di negara Brunei Darussalam akan melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 sebelum penghujung tahun 2021. Ini merupakan satu usaha yang besar memandangkan tarikh sasaran awal bagi mencapai jumlah 80% tersebut adalah dalam bulan Mac 2022. InsyaAllah, negara Brunei Darussalam akan dapat mencapai sasaran yang disebutkan. Semasa sidang media, Menteri Haiwan Dalam Negeri juga berkata, kerjasama dalam kalangan penghulu dan ketua kampung adalah diharapkan untuk sama-sama memantau penduduk-penduduk setempat terus mematuhi segala arahan-arahan yang bagi mengawal penularan COVID-19. Di dalam hubungan ini, saya ingin menyuruh kepada semua penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung di seluruh negara untuk dapat memberikan kerjasama yang padu dalam usaha kita untuk memantau keadaan di mukim-mukim dan kampung masing-masing dengan memastikan orang ramai berada dalam rumah masing-masing dari jam 8 malam hingga 4 pagi. Dan dalam hubungan ini, penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung akan dapat menggerakkan Majlis Perundingan Mukim dan Kampung, Jawatan Kuasa Kejiranan Kampung ataupun Biro Keselamatan Kampung untuk sama-sama bekerjasama memantau mukim dan kampung masing-masing bagi mencapai objektif kita dalam operasi pulih ini. Pelan transformasi digital Kementerian Pendidikan merupakan strategi jangka panjang dalam melaksanakan pembelajaran digital sebagai norma baru dalam sistem pendidikan di negara Brunei Darussalam. Bagi menyokong strategi tersebut, Menteri Pendidikan berkata 3 bidang utama diberikan keutamaan iaitu teknologi pendidikan, teknologi pengurusan serta enabling policies and infrastructure. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman mengongsikan perkara tersebut semasa mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN Plus 3 kali kelima yang diadakan secara maya. Menteri Pendidikan juga mengongsikan bahawa Kementerian Pendidikan serta sentiasa memperkenalkan inisiatif-inisiatif perkembangan profesional untuk meningkatkan kesediaan digital guru dan sekolah serta pemimpin sistem. Yang Berhormat juga menyertai mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan East Asia Summit ke-5 dengan tema Transforming Education the ASEAN Way, Forging Partnerships in the Age of Global Disruptions. Mesyuarat dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Filipina. Mesyuarat dirasmikan oleh Tuan Yang Terutama Rodrigo Roa Duterte, Presiden Republik Filipina. Dalam menghadapi situasi terkini pandemik COVID-19, kesihatan golongan warga emas diberikan keutamaan khusus lebih 39,000 orang warga emas ataupun
87% daripada keseluruhan penduduk warga emas di negara Brunei Darussalam telah menerima sekurang-kurangnya satu suntikan vaksin COVID-19. Ini menunjukkan golongan warga emas telah memberikan sokongan kepada usaha kerajaan untuk membendung wabak COVID-19 di negara ini dan seterusnya mengalulukan bagi warga emas lain untuk mengambil vaksin tersebut. Dalam pertusan sempena sambutan Hari Antarabangsa Warga Emas 2021 ke-31, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihit Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin berkata, walaupun berdepan cabaran situasi semasa, masyarakat Brunei terus menunjukkan keprihatinan yang semakin meningkat terhadap golongan warga emas, terutamanya kepada mereka yang memerlukan sokongan lebih lanjut. Menurut Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, kadar penuaan di negara Brunei Darussalam semakin meningkat dengan golongan berumur 60 tahun ke atas dianggarkan berjumlah 28.7% dari jumlah penduduk pada tahun 2050. Selaras dengan objektif pelantindakan warga emas, Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan sokongan padu sektor swasta dan bukan kerajaan terus menitik beratkan jaminan kebajikan dan kesejahteraan golongan warga emas di seluruh negara. Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga telah memperkenankan bagi Akta Pencen Umur Tua dan Elaun Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 untuk berkuat kuasa bermula 1 Oktober 2021. Selain mengemaskini syarat kelayakan menerima pencen umur tua, pindaan Akta Pencen Umur Tua dan Elaun Kurang Upaya turut memberikan tambahan faedah kepada golongan warga emas berkelainan upaya yang layak untuk menerima pencen umur tua di samping elaun kurang upaya. Dengan usaha padu agensi-agensi kerajaan, para pemimpin akar umbi dan para sukarelawan secara whole of nation, usaha untuk membendung kesan wabak COVID-19 juga terus diketengahkan dengan pembaikan proses pengagihan pencen umur tua melalui pandu lalu dan pembayaran melalui akaun bank masing-masing yang memberikan impak sangat tinggi kepada golongan warga emas. Bertemakan kesaksamaan digital untuk semua peringkat umur, ia amat relevan dengan realiti baharu yang lebih berasas kepada teknologi digital berikutan situasi pandemik COVID-19 di negara ini. Golongan warga emas bukan sahaja berupaya menyesuaikan diri dengan penggunaan teknologi, mengambil inisiatif sendiri untuk memaksimalkan penggunaan teknologi digital untuk melaksanakan pelbagai aktiviti yang amat bermanfaat. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE, Pertubuhan Warga Emas, para sukarelawan dan rakan strategik KKBS mengadakan majlis tahlil dan doa kesyukuran bagi memperingati Hari Antarabangsa Warga Emas yang ke-31. Dengan tema kesaksamaan digital untuk semua peringkat umur, Digital Equity for All Ages, majlis diadakan secara maya. Antara yang menyertai Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihit Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis yang disertai oleh lebih 200 orang ini bertujuan untuk mengenang dan menghormati jasa bakti golongan warga emas terhadap keluarga, komuniti dan negara. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB di bawah pengendalian Bahagian Hal Ehwal Pelajar telah mengadakan program munajat secara maya dari kediaman masing-masing yang disertai oleh lebih 600 orang. Menyertai program Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Program adalah salah satu usaha dalam sama-sama menyemarakkan aktiviti keagamaan agar negara Brunei Darussalam terhindar dari wabak COVID-19.
Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama melalui unit belia bahagian Imarah dengan kerjasama Asyabul Halim, kumpulan belia Masjid Pengiran Muda Abdul Malik, Kampung Tungku Katok mengadakan majlis khatam Al-Quran belia Masjid Senegara bagi menghindari wabak pandemik COVID-19. Acara julung kali itu diadakan secara maya. Antara yang menyertai majlis, Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis umpama itu dihasrat untuk memohon kehadrat ilahi agar negara terselamat dari segala penyakit termasuk wabak pandemik COVID-19. Negara Brunei Darussalam kini memasuki tempoh peralihan monsun, iaitu tempoh peralihan selepas monsun barat daya dan sebelum memasuki monsun timur laut. Tempoh peralihan monsun dijangka berakhir pada sekitar hujung November 2021. Sepanjang tempoh ini, kesan angin tempatan iaitu bayu laut dan bayu darat memainkan peranan penting dalam mempengaruhi cuaca harian negara. Berasaskan data klimatologi bulan Oktober, November dan Disember adalah bulan-bulan di mana kejadian ribut petir lebih kerap berlaku dan jumlah turunan hujan yang lebih banyak jika dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bagi maklumat, nasihat dan amaran cuaca terkini, layari aplikasi Bimbit Brunei WX atau hubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau Facebook @Brunei Weather dan Instagram @Brunei Weather.